Radio Malaysia Langkah FM 104.8 ya untukmu. Baik, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dengan Puan Siti Nur Salwa Abdul Razak yang merupakan Pegawai Penerangan di Jabatan Penerangan Daerah Langkawi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni Puan Salwa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Nurul sihat tak? Alhamdulillah saya pun sihat. Apa ni, dah bersarapan ke belum? Dah. Awal tadi dah kenal dulu lah. Kita nak cakap tak boleh. Awal lah kena lapik perut. Baru rancak sikit. Baru boleh kita lacak. Tak lacak lah cakap. Baik, pagi ni sekali lagi kita nak bercakap ataupun nak bercerita mengenai proklamasi darurat. Jadi mungkin Puan Salwa boleh terangkan maksud proklamasi darurat ni secara ringkas yang mudah lah untuk kita ni faham. Silakan. Okey, Nurul. Terima kasih lah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, namanya kita sekarang dah berada dalam 5 Rejab dah pada hari ni. Sungguh Ustaz. Maknanya syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala telah mengizinkan kita melangkah kaki ke bulan Rejab pada tahun ni. Dan juga saya ucap terima kasih kepada Langkawi FM lah yang masih sudi memberi ruang dan peluang kepada kami di Pejabat Penerangan untuk berkongsi maklumat dengan pendengar-pendengar Langkawi FM khususnya dan amnya seluruh di mana siaran ini boleh didengarkan. Kita akan berkongsi lah maklumat berkaitan dengan isu yang yang memang berlegal-legal lah sekarang ni di pengetahuan untuk pengetahuan kita semua seperti mana kita tahu adalah proklamasi darurat seperti mana yang kita ketahui Nurul ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat ni yang telah dilaksanakan mulai 11 Januari hari itu hinggalah ke 1 Ogos 2021. Maknanya sekarang ni kita berada dalam situasi tersebut lah tapi itulah bila sebut darurat ni macam-macam bermain di fikiran kita semua ada yang risau dan takut, apa darurat banyak darurat dia takut nak balik jadi komuni dulu tak kena keluar rumah tak boleh langsung tak ni sebenarnya darurat saya terangkan sikit lah Nurul, apa dia maksud darurat tu. Darurat tu sebenarnya adalah keadaan yang berkaitan dengan keselamatan, ekonomi, ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Bila pentadbiran biasa tak boleh kawal, diisytiharkan darurat. Siapa yang layak siapa yang boleh isytihar darurat ni? Bukan kita, bukan kita. Sebenarnya darurat ni diisytiharkan oleh yang di-Pertuan Agong kita yang kenakan darurat ni yang telah selari dengan perlembagaan negara kita. Dan kali ini darurat kali ini bukanlah seperti darurat-darurat yang kita pernah dengar dulu, iaitu macam darurat pada yang pertama dulu pada tahun 1948 sampai 1960. Darurat Tanah Melayu adalah disebabkan ancaman komunis waktu tu. Tu yang kita takut yang kita takut sama juga pada tahun 1969 13 Mei iaitu rusuhan kaum masih sihat darurat juga. Tapi kali ini kita tengok situasi kita pada hari ini adalah darurat kesihatan berkaitan dengan penularan wabak COVID yang orang kata agak serius lah di negara kita pada sekarang ni Kalau kita tengok kemarin pun kes baru 2,720 orang, maknanya masih lagi 4 angka tu dah lama dah maknanya kita nak membendung penularan wabak COVID-19 ni lah yang diperkenalkan darurat ni. Darurat itulah kita kena faham dulu apa dia maksud darurat. Jangan kita dengar sahabat-sahabat angin saja sebab apa? Intipati darurat yang dilaksanakan ialah darurat ni disiap bukanlah satu bentuk rampasan kuasa tentera. Apa kata kuasa tentera pemerintah dah bila bukan kaki dah ni. Tak boleh keluar rumah jadi perintah berkurang tak. Bukan macam tu. Bukan macam tu Sebenarnya darurat ni adalah untuk mengawal penularan wabak COVID-19 yang agak serius di negara kita pada hari ni. Saya nak kongsi sikit lah Nurul berkaitan dengan COVID-19 ni. Bila kita nak tengok sampai menyebabkan kerajaan isytihat proklamasi darurat ni Kalau tengok keseluruhan kes lah tentang COVID-19 dari mula dulu sampai ke hari ni kita ada kes yang positif yang telah dijangkiti dengan 269,165 orang dah. Dia ramai tak ramai. Maknanya
kes ni pula COVID ni bukanlah ancaman di Malaysia saja, sebenarnya dia ancaman yang global maknanya seluruh negara orang kata apa mengalami masalah yang sama. Itu yang menyebabkan orang kata dengan cara tak langsung yang mudah kita faham, darurat ini adalah darurat kesihatan. Maksudnya darurat kesihatan ni tak seperti darurat macam zaman 1948 dulu ancaman COVID tu. Kalau sini kita tengok, kita bukan ada rampasan kuasa, kita bukan ada perintah berkurung. Pejabat-pejabat kerajaan berfungsi seperti biasa juga. Kita raja juga macam biasa. Bebas ke sana ke sini. Kalau kita tengok pejabat kesihatan, pejabat kerajaan ni macam biasa juga. Cuba kita tengok LHDN, ramai pakat pergi tengok BPR apa semua. BPR kan. Tak boleh. Maknanya darurat ni hanya darurat untuk darurat kesihatan, untuk memutuskan penularan wabak COVID-19. Itu je yang mudah faham lah. Ini saya cakap jawapannya. Bukanlah saya cakap macam prof kita yang ada cakap tentang darurat. Tak, saya cerita tadi yang mudah kita faham. Kita selalu kita dengar kabar-kabar angin yang mengatakan darurat kita tak boleh nak buat apa dah, kena duduk di rumah saja. Duduk di rumah tu penting. Itu adalah SOP. Tapi bukan disebabkan darurat. Darurat ni kita boleh lagi menjalankan ekonomi kita seperti biasa. Contohnya kalau kat Noh kita duduk jalan nasi lemak tepi jalan pagi-pagi, teruskan je. Tak ada masalah. Kalau Abang Duan kita duduk jual ayam di market, teruskan jual ayam. Tak ada masalah. Bukan kita tak boleh keluar kan. Bukan kita tak boleh pergi ke mana-mana. Okey. Kalau kita tengok di sini penularan wabak COVID, saya kata kita sebagai rakyat Malaysia, selain daripada kerajaan perkenatan proklamasi darurat ni, kita juga kena patuhi pada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sama-sama dengan nawaitu kita adalah sama, iaitu untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ni. Kalau kita tengok sikitlah kita nak beritahu untuk makluman, mungkin ada yang terlepas pandang. Perintah kawalan pergerakan kita semalam diumumkan oleh Menteri Keselamatan kita, mulai 19 sampai ke 19 bulan 2 ni sampai 4 bulan 3 kita, negeri kita akan berada di PKPB. Perintah kawalan pergerakan bersyarat. Kalau sekarang ni kita ada PKP, Perintah Pergerakan kan. Nanti mulai 19 Februari sampai 4 Mac kita berada dalam PKPB. Maknanya SOP-nya lebih kurang sama juga. Lebih kurang sama juga. Kalau kata kita rasa muskil sikit, kita cuba layarilah website lembaga hasil cuba tidak sebut mentang-mentang kita layari MKN, Majlis Keselamatan Negara. Maknanya di sini kalau apa-apa saja berkaitan dengan walaupun dalam proklamasi darurat ke ataupun SOP berkaitan dengan pandemik COVID-19 pun, kita kalau nak tahu dengan jelas, dengan detail, kita seringlah layari website atau laman sesawang Majlis Keselamatan Negara. Sebab itu lebih tepat. Kita tak boleh dengar orang apa cakap-cakap kadang-kadang ni tak boleh dah. Kadang-kadang kita tu jadi keliru kan, jadi keliru dengan kabar-kabar angin ni kan. Mana satu betul sebagai contoh orang kata ni rentas sempadan dah boleh dah pada 29 dengan 30 Februari. Dah 29 kita ni pun dah boleh dah, pokoknya 29 30 tak wujud pun. Kawan-kawan kita ni kadang-kadang dia nak berkurang. Kita rasa macam benda tu kan. Tu nak dengar yang sahih, nak dengar yang tepat, nak dengar yang padat, yang memang betul-betul sempurna, kita layarilah laman MKN sebab MKN lah yang mengeluarkan semua SOP ni setelah diperbincangkan Saya ingat saya nak berkongsi tentang darurat ni macam tu je, yang mudah kita faham, yang mudah kita sebab darurat ni kita kena ingat ini darurat kesihatan bukan darurat seperti yang zaman tahun 98 tentang komunis atau kauman rusuhan dan sebagainya. Ini darurat kesihatan. Tujuan utamanya adalah untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 yang mana kita sedang alami pada hari ini Kalau kita tengok kemarin, saya kata sebulan kemarin kita ada 2,720 orang kes baru Kalau rasa payah nak banyak mana 2,720 ni. Yang mudahnya nurut, kalau kita naik feri tu dah 600 orang, dah ada dekat 5 feri tu. Kali lah berapa buah feri kan. Nak boleh banyak kalau tu. Kalau 600 orang satu feri, maknanya ni dua ada dekat 5 feri tu ni dulu ni. Punya ramai tak ramai tapi kalau kita tengok, kalau negeri Kedah kemarin ada 38 kes, Alhamdulillah
Langkawi yang kita sayangi ini kosong kes. Ya. Kita haraplah ya. Keterusan. Haraplah warga Langkawi semua patuhilah pada SOP yang telah ditetapkan. Ya. Kita kecil kelas kosong kes tu. Kita jangan tambah dengan bagi tambah Tak usah dah, tak usah. Tak usah. Kita kekalkan kosong kes tu pun kita kembalikan hijau. Zon hijau, no? Langkawi jadi zon hijau tu kita kembalikan seperti dulu kan. Kita orang tu seronok kan. Kita tak ada zon hijau lama kan. Ya. Maknanya orang kata itulah yang dikatakan kita jaga kita tu, maknanya orang Langkawi jagalah diri orang Langkawi ni supaya kita kekalkan FIFA, maknanya kosong tu kita kekal sampai selama-lamanya. Dan kalau boleh tak mau langsung dah. Satu pun kita tak mau ada Tak mau dah, tak payah payah. Nurul. Untuk orang kata macam biasalah di akhir kalam ni, ini saya pesanlah pesan pada diri saya juga dan juga semua orang. Virus COVID-19 ni berada di sekeliling kita. Vaksin yang terbaik, sebelum kita dapat vaksin yang nak sampai 26 ni, vaksin yang terbaik perlu dilaksanakan sekarang ialah dengan mengamalkan 3W dan elakkan 3S. 3W tu ialah wash, wear dan want tu kerap cuci tangan, pakai mask selalu, patuhkan pada SOP dan elakkan 3S, kawasan sempit, kawasan yang sesak-sesak tak sepi, elakkan semang dekat-dekat, 1 meter jarak. Elakkan semang dekat-dekat. Jangan kita orang kata duk semang macam-macam dulu, tak boleh dah. Ni duk ulang banyak kali dah ni. Sungguh tak ingat. Satu lagi kita jangan lupa imbaslah kod QR MySejahtera tu. Ataupun catatkan butiran diri kita dalam buku rekod di setiap mana kita pergi premis-premis yang kita kunjungi. Bukan nak menyusahkan kita Ini sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Sebab apa? Bila kata berlakunya ada kes positif di satu tempat tapi itu kita sampai ke situ, maknanya pihak kesihatan boleh menghubungi kita lah buat pengesanan kontak kata, senang. Senang nak kesan kita So, bukan kata ni nak berkenalan ke apa tu. Apa tu? Tak mau lah, tak larat dah berkenalan. Tak mau. No, tak mau. Ada apa dah. Letih dah. Baik. Maknanya di sini untuk kebaikan kita juga. Waspadalah semua. Jangan reka, jangan kita alpa. Jangan kita selesa dengan musuh yang tak nampak ni kini kita kerana dia ni semua ada dalam komuniti kita ni. Tapi ingat jangan kita menjadi percetus, tapi sama-samalah kita jadi pemutus rantaian COVID-19. Kita jaga kita jaga keluarga kita, teguh kita menang sama, insya-Allah kita akan berjaya. Dan di akhir kalam menurut kepada Allah juga kita berserah, insya-Allah. Baik, Mas Nurul, sama-sama, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih banyak Puan Siti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Puan Siti pula macam pelik pula kan. Apa, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi Puan Salwa. Okey. Assalamualaikum. Salam. Itu dia saudara, bersama dengan Puan Siti Nur Salwa yang merupakan pegawai penerangan Jabatan Penerangan Daerah Langkawi. Semoga apa yang disampaikan mengenai proklamasi darurat, kita dapat informasi ataupun maklumatnya, kita faham, bukan seperti yang mungkin digembar-gemborkan di media sosial yang mana yang tak betul itu. Jangan ikut. Dan kalau orang kata kalau boleh itu pergi dekat laman sesawang rasmi MKN, semua ada kat situ, yang pastinya yang sahih saja.